Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya Cikgu Rahayu binti Akisah dari PPD Kuala Selangor. Hari ini kita akan berkursus tentang bijak BM. Okey, sebelum kita pergi ke kompetensi 3, semalam kita dah belajar kompetensi 1 dan 2 dan kita hari ini kita cuba buat satu gerakan. Cuba bangun semua cikgu. Cuba bangun semua. Okey, bagus. Kita buat ya. Ikut saya dulu. Bijak BM. Okey, 1, 2. Bijak BM. Okey, lagi semangat, lagi semangat. 1. Bijak BM. Okey, tepuk tangan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua, sila duduk. Baik. Okey, untuk itu kita akan terus untuk mempelajari atau memahami apa dia kompetensi 3 dalam bijak BM ya. Kompetensi 3 ialah membaca dan memahami ayat. Ingat ya, kompetensi 3 adalah membaca dan memahami ayat. So selepas ni saya akan bagi Google Form ni nak tanya soalan yang sama juga. Ya. Untuk yang lepas kita dah belajar kompetensi 1 iaitu mengeja, menyebut, membaca kata dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan kompetensi 2 mendengar, menyebut serta menyatakan makna perkataan dengan rangkai kata. Jadi tiba masanya hari ini kita belajar tentang kompetensi 3 iaitu membaca dan memahami ayat. Apa yang terkandung dalam kompetensi 3? Okey, seterusnya iaitu membaca dan memahami ayat ini, kita ada kemahiran yang hendak dikuasai dalam bijak BM ini. Nampak? Ya, iaitu kemahiran yang 7, 8, 9 dan 10. Yang ini yang kita akan pergi sedalam-dalamnya, ya. Iaitu membaca. Ingat ya, membaca sahaja untuk kompetensi 3. Ya, membaca ayat tunggal, membaca ayat majmuk, menggabungkan ayat-ayat tunggal dengan kata hubung, membaca ayat majmuk dan membaca ayat majmuk gabungan. Empat kemahiran ini yang ada dalam kompetensi 3. Baik, seterusnya apa dia kompetensi 3? Saya tunjuk dulu secara ringkas dan aktiviti nanti kita akan buat bersama-sama. Seronok ya cikgu-cikgu ya sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat ya. Lihat apa yang sebenarnya pedagogi program bijak peralihan bahasa Melayu kompetensi 3. Ya, ini juga kita tengok ya secara terperinci sebelum kita buat aktiviti. Iaitu kompetensi 3, dalam prosedur operasi kita ada aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Iaitu apa dia aras rendah? Murid itu belum boleh membaca 1 atau 2 ayat tunggal. Ya, semalam dah belajar SKO iaitu subjek, kata kerja dan objek. Dia tak boleh bina lagi. Itu adalah aras rendah. Baik, untuk aras sederhana, murid belum boleh menggabungkan ayat tunggal. Dia tak boleh gabungkan ayat tunggal itu untuk menggunakan kata hubung. Cikgu dah maklum apa dia kata hubung ya. Okey, untuk aras tinggi, murid belum dapat membaca ayat majmuk. Maknanya ayat yang ada kata hubung. Dia boleh, itu adalah aras tinggi lah muridnya dalam prosedur operasi. Untuk hasil pembelajaran, cikgu tengok ya. Membaca ayat menggunakan intonasi yang betul serta lancar. Ya, kita nak selepas ini mereka membaca ayat tunggal itu dengan intonasi yang betul dan lancar. Okey, yang kedua, membaca dan dia faham ayat dengan tepat. Bukan dia baca je tapi tak faham, itu belum boleh lagi untuk kompetensi 3. Dan seterusnya untuk membaca dan menyampaikan maklumat dengan betul dan tepat. Maknanya bila kita kata Aminah makan roti, maknanya dia tunjukkan itu roti, maknanya dia dah faham. Nampak ya? Jadi itu adalah kompetensi 3. Baik, untuk ketiga-tiga ini kita boleh menggunakan kosakata yang kita bagi panduan. Inilah bunga, nyanyi, harimau, kaloi, periuk, terbuat, stor, aiskrim, itu semua panduan. Okey, untuk apa dia VAK, visual, audio dan kinestetik. Ya, kita perlu ada pergerakan. Kalau duduk je pun susah juga nanti ya kalau kita ajar murid-murid kita. Dan ada latih tupi dan juga didik hibur. Ya, seterusnya ada juga strategi
PDP kita kontekstual secara latih tubi, pembelajaran masteri dan didik hibur. Dan lihat ya, ketiga-tiga ini perlu ada didik hibur. Nampak ya? Itu untuk pedagogi program bijak peralihan bahasa Melayu kompetensi 3. Itu aras-aras yang kita kena capai pada kompetensi ini. Seterusnya ialah ini adalah contoh ayat tunggal. Saya tak bacalah semua ya, cikgu-cikgu tengok semua. Contoh Prema bermain bola tampar. Ya, seperti ini ada bahan rangsangan. Nampak ya? Seterusnya ayat tunggal. Okey, ini mari menyanyi. Nanti cikgu nyanyilah ya. Nah, mari menyanyi. Tengok, kita masa kita beri lirik pun kita beratkan atau ambil berat tentang ayat tunggal ya. Misalnya burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua giginya tinggal 2. Okey, itu semua ayat tunggal. Okey. Seterusnya ayat tunggal ini adalah gabungan ayat tunggal menjadi apa? Ali suka memancing, Deno suka memancing, James suka memancing. Masih lagi ayat tunggal ya. Yang ini sampai saya ini adalah beberapa latihan sebenarnya dalam ayat tunggal. Misalnya dia kosongkan kata kerja SKO tadi ya. Kosongkan kata kerja. Rosli memotong buku. Okey, dia kosongkan ayat kata kerja. Okey, seterusnya dia pun dia kosongkan apa? Pandai ya. Dia kosongkan objek. Macam ya, masih lagi menepati SKO. Dan seterusnya ayat tunggal, okey, membaca dan menulis. Ini adalah frasa untuk membina ayat majmuk. Ya, rumah ini besar dan cantik. Ini dah mula kepada seperti yang kata tadi, kompetensi 3, ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey. Seterusnya saya terangkan ya. Untuk ayat majmuk, okey, kita akan ajar murid-murid tentang kata-kata hubung dan kita akan cuba gabungkan. Itu yang dikata tadi, menggabungkan ayat. Nampak ya? Itu yang dikatakan menggabungkan ayat. Jadi kita buat seperti ansur maju. Mula-mula mudah dan kemudian pada yang agak sukar sedikitlah, aras tinggilah sikit ya. Jadi kita tengok dia punya perjalanan kompetensi 3 ini agar cikgu-cikgu semua faham ya bagaimana nak mengajar nanti kelas peralihan ya. Kita kena faham latar belakang murid macam mana, jadi bila kita faham dia kita mudah untuk ajar murid-murid kita. Okey, seterusnya ayat majmuk. Ini yang diberi bahan rangsangan dan kita cuba mencantumkan 2 ayat tunggal ini dan menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung yang diberi. Nak buat latihan ke? Tak nak, dah tahu dah kan? Okey, tak apa, cikgu tak payah, murid nanti kena buat ya. Baik, seterusnya okey, yang ini diberi sahaja kata hubung dan kemudian murid pula cuba bina. Nampak ya? Tadi dia bina lain. Dia jadi satu persatu lembaran tu kita ikut step ataupun langkah yang kita bagilah. Okey, seterusnya. Okey, ini modul amalan terbaik. Saya tunjuk sahaja nanti kita akan buat aktiviti bersama-sama ya. Okey, saya okey ya. Boleh. Okey, seterusnya untuk amalan ni saya tunjukkan dulu ya untuk kemahiran 7. Tadi saya kata kemahiran kompetensi 3 ada kemahiran kompetensi 3 adalah ada 4 kemahiran, iaitu kemahiran 7, 8, 9 dan 10. Satu ni adalah kemahiran 7, membaca ayat mengikut intonasi yang betul dan lancar. Jadi ayat yang kita bagi tadi pastikan muridnya terus kepada sini. Tak kisahlah nak guna teknik lakonan ke, nanti kita akan tunjuk ya, Okey, seterusnya kemahiran yang seterusnya ayat ni beberapa skrip lakonan yang ada dalam modul kita. Dan seterusnya kemahiran 8, membaca dan menyampaikan maklumat dengan betul dan tepat. Masa dia baca, kemudian dia sampaikan kepada cikgu maklumat yang betul dan tepat. Maksudnya kita telah pun mencapai kemahiran yang ke-8. Nampak? Senang kan? Oh, senang ya. Okey, senang sangat. Okey, kemahiran ke-9. Kemahiran ke-9, kita cuba tengok. Membina ayat tunggal yang mengandungi subjek dan predikat berdasarkan bahan rangsangan. Nampak? Apa bahan rangsangannya? Cuba kita tengok. Ini bahan rangsangan dia ya.
Ini Hari Raya Aidilfitri untuk kaum Melayu. Ya. Okey. Seterusnya, yang ni cuba bina ayat seperti yang kita dah belajar kompetensi 2 SKO, iaitu subjek, kata kerja, objek. Seperti kita buat. Okey. Seterusnya, kemahiran berapa lagi? Kemahiran yang ke-10. Dah habis belum? Belum habis lagi? Ada kemahiran 11 lagi tak? Tak ada. Ini yang terakhir lah. Pandai. Tak memahami macam mana ni? Okey, tak apa ya. Sebab itulah kita berkursus ya. Kemahiran 10, membina ayat majmuk menggunakan bahan rangsangan. Jadi dia tunjukkan sama ada gambar ke apa ke sebagai bahan rangsangan ni, dan kemudian murid bina ayat majmuk. Ya. Saya rasa saya tak boleh buat dengan cikgu. Cikgu semua dah handal-handal ya. Okey, cikgu dah tahu dah. Okey, yang ini adalah kaedah binaannya. Baik. Itu sahaja saya rasa ya. Okey, itu sahaja untuk kompetensi 3. Sebelum kita buat amalan ataupun kita buat amalan perkongsian terbaik untuk ataupun aktiviti SKO atau kompetensi 3 ini, cuba kita bangun dulu. Nanti lama sangat duduk kan? Lama sangat duduk ni terlupa nak bangun macam mana pula kan? Okey. Sebab 1, 2 mula. Bijak BM. Okey, satu lagi. Bijak BM. Okey, tepuk tangan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.